so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nurul Nadia binti Yusof dan nombor metrik 269707. Saya merupakan wakil bagi kumpulan Beauty with Brain. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan bagi subjek falsafah dan isu semasa. Tajuk yang kami pilih ialah pengangguran di Malaysia. Maksud pengangguran merupakan jumlah tenaga buruh yang tidak melakukan sebarang kegiatan ekonomi tetapi aktif dalam mencari pekerjaan. Pengangguran adalah satu pembaziran tenaga buruh yang sepatutnya digunakan dalam sektor ekonomi bagi mencapai tingkat guna tenaga penuh. Syarat untuk mencapainya ialah kecekapan dalam penggunaan faktor pengeluaran dan kadar pengangguran mesti kurang daripada 4%. Walaupun kadar pengangguran di Malaysia masih di bawah 4%, namun masalah ini semakin hari semakin membimbangkan, terutamanya dalam kalangan belia. Masalah pengangguran mampu meningkatkan kadar kemiskinan kerana masyarakat tidak dapat mencari pendapatan untuk menyara kehidupannya dan hal ini akan menyebabkan taraf hidup masyarakat menurun dan agihan dalam masyarakat akan menjadi tidak setara. Oleh itu, masalah pengangguran adalah masalah yang sangat serius dan perlu diatasi dengan cekap agar keluaran negara dapat ditingkatkan dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan pendapatan negara dan juga mengatasi masalah kemiskinan. Setelah merujuki beberapa sumber di internet, kami telah mendapati beberapa definisi yang berkaitan dengan pengangguran. Antaranya adalah menurut Sukirno, pengangguran memberi maksud jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehinya. Manakala Jabatan Perangkaan Malaysia pula mengatakan bahawa pengangguran adalah individu yang tidak bekerja dalam minggu rujukan. Menurut jabatan tersebut, penganggur boleh terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu penganggur aktif dan penganggur tidak aktif. Penganggur aktif memberi maksud mereka yang bersedia untuk bekerja dan aktif mencari pekerjaan dalam minggu rujukan, manakala penganggur tidak aktif adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan dalam minggu rujukan kerana mereka merasakan tidak berkelayakan atau tidak terdapatnya pekerjaan. Antara punca pengangguran adalah disebabkan oleh sikap masyarakat Malaysia yang terlalu memilih pekerjaan. Seperti kita tahu, masyarakat Malaysia sentiasa memilih pekerjaan dalam sektor-sektor tertentu, terutamanya dalam sektor pembinaan dan peladangan. Masyarakat Malaysia begitu memilih pekerjaan mengikut diri mereka sahaja dan jiwa mereka sahaja. Selain itu, punca pengangguran disebabkan oleh lemah dalam bahasa Inggeris. Setiap pekerjaan memerlukan kemahiran berbahasa Inggeris yang amat baik dan mahir. Sebaliknya, masyarakat Malaysia tidak begitu menerapkan kemahiran berbahasa Inggeris dengan baik dan lancar, yang menyebabkan mereka susah untuk menembusi sesuatu pekerjaan yang mereka ceburi. Seterusnya, kemajuan dalam teknologi mahir yang menggantikan sumber tenaga manusia juga merupakan salah satu punca pengangguran utama di Malaysia. Semua teknologi canggih pada zaman sekarang, terutamanya dalam sektor ekonomi, telah menyebabkan penggunaan tenaga manusia jarang digunakan dan digantikan dengan alat teknologi canggih seperti robot dan sebagainya. Selain itu, kebanjiran pendatang asing ke Malaysia turut merupakan salah satu punca utama pengangguran berlakunya di Malaysia.
Kebanyakan pendatang asing yang datang ke Malaysia untuk mencari nafkah dalam sektor-sektor tertentu, terutamanya dalam sektor peladangan, pembinaan dan pembantu rumah, sentiasa dipenuhi oleh pendatang asing, terutamanya dari negara-negara jiran, iaitu Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Akhir sekali, punca pengangguran di Malaysia adalah sikap pekerja tempatan yang sentiasa negatif, iaitu sentiasa menuntut gaji yang lebih tinggi dan meminta cuti yang banyak. Seterusnya, pengangguran akan memberi kesan kepada sektor ekonomi dan sosial. Kesan terhadap sektor ekonomi ialah pengangguran akan mengurangkan keluaran negara. Hal ini kerana pengeluaran dari beberapa sektor ekonomi akan berkurang apabila terdapat ramai tenaga buruh yang menganggur dan akibatnya keluaran negara bagi negara berkenaan berkurangan. Pengangguran juga akan menyebabkan penurunan taraf hidup penduduk di sesebuah negara. Apabila terdapatnya ramai tenaga buruh yang menganggur, maka keluaran negara kasar akan berkurangan dan seterusnya akan mengurangkan pendapatan per kapita. Apabila pendapatan per kapita rendah, ia menunjukkan taraf hidup penduduk juga rendah. Pengangguran juga akan melambatkan proses pembangunan negara. Hal ini kerana kerajaan tidak dapat menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur yang diperlukan untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan itu terpaksa dikurangkan dan akan melambatkan proses pembangunan negara. Manakala, kesan terhadap sektor sosial pula ialah pengangguran akan mewujudkan keadaan yang tidak tenteram dalam sesebuah keluarga. Hal ini kerana mereka yang menganggur tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan dan kehendak bagi sesebuah keluarga. Pengangguran juga akan menyebabkan masalah sosial seperti bunuh diri dan jenayah. Apabila tenaga buruh mengalami kegagalan yang kerap untuk mendapatkan pekerjaan, mereka akan mengalami masalah tekanan jiwa yang akan menyebabkan mereka hilang keyakinan diri dan seterusnya mengambil keputusan mudah dengan membunuh diri. Mereka juga akan melakukan kegiatan jenayah disebabkan kesulitan dalam hidup. Akhir sekali, adalah pembaziran tenaga buruh. Hal ini kerana tenaga manusia tidak digunakan dengan sepenuhnya. Mereka perlu menggunakan kos yang lebih banyak untuk melatih tenaga buruh yang kurang berkemahiran. Oleh itu, untuk menyelesaikan masalah pengangguran ini, beberapa langkah telah dicadangkan. Langkah pertama yang boleh kita lakukan adalah melalui pendidikan. Pendidikan boleh terbahagi kepada beberapa segi, iaitu jasmani, rohani, emosi dan intelek. Jasmani merupakan kesihatan tubuh badan yang dapat merangsang kecerdasan minda untuk berfikir secara kreatif yang secara tidak langsung meningkatkan daya pengeluaran. Jasmani boleh dilakukan melalui program kurikulum di sekolah ataupun di IPT. Manakala perkembangan rohani dan emosi menerapkan nilai-nilai murni merotasi kurikulum. Ini dapat melahirkan individu yang dapat mengawal emosi dengan stabil dan matang serta mempunyai jati diri selari dengan adat, agama dan sosial budaya. Dengan ini, para graduan tidak akan mudah berputus asa kerana mereka yakin Tuhan akan membalas segala penat lelah mereka dengan sesuatu yang baik. Akhir sekali adalah perkembangan intelek, iaitu keupayaan untuk berfikir secara kritis dan secara kreatif dan kritis (KBKK) yang dapat membantu seseorang individu untuk hidup secara berdikari. Mereka akan menguasai banyak bidang ilmu untuk dikongsi bersama dan dapat membantu mereka untuk bijak membuat keputusan untuk memilih sesuatu pekerjaan. Langkah seterusnya yang dapat menyelesaikan masalah pengangguran ialah individu perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran. Individu perlu mempunyai intelek yang tinggi dalam menghadapi persaingan sengit dalam mencari pekerjaan. Selain itu, individu perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi, terutamanya dalam penggunaan bahasa Inggeris. Ini dapat meningkatkan nilai kebolehpasaran seseorang individu itu untuk mendapatkan pekerjaan. Kepelbagaian kemahiran dalam seseorang individu dapat membolehkan individu tersebut bersaing dalam dunia yang sedia ada sengit dan kompetitif. Samping itu, kerajaan boleh melaksanakan reformasi tanah seperti pembukaan tanah-tanah baharu untuk para petani yang kekurangan tanah. Contohnya, Felda, Ferkra dan Kejora.
Hal ini secara tidak langsung akan mewujudkan peluang pekerjaan termasuk kerja-kerja hiliran seperti pemprosesan, pembuatan dan perkhidmatan. Dalam masa yang sama, ini dapat memenuhi matlamat FPK yang ingin melahirkan rakyat yang sedia untuk menceburkan diri dalam pelbagai bidang dan mengisi kekosongan pekerjaan yang disediakan oleh kerajaan. Selain itu, kerajaan juga perlu menyediakan sistem yang sistematik untuk menyampaikan maklumat secara jelas kepada orang ramai tentang pekerjaan kosong yang ditawarkan oleh pelbagai sektor. Ini membolehkan orang ramai mengetahui kriteria dan kelayakan yang perlu ada bagi setiap kerja kosong yang telah ditawarkan. Antara sistem informasi yang boleh digunakan untuk mengiklankan peluang pekerjaan adalah di televisyen, di surat khabar ataupun di sosial media. Lepas memahami langkah-langkah penyelesaian, saya akan menjelaskan sumbangan cadangan kepada masyarakat, iaitu yang pertama, pendidikan kerajaan dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, bertanggungjawab, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, iaitu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan menjadikan masyarakat bijak dalam mengatur kehidupan kerana faktor ekonomi dan sosial seseorang itu bergantung kepada pendidikan yang diterimanya, dan jurang perbezaan dari segi ekonomi, sosial dan keperluan seseorang antara kaum tersebut dapat ditipiskan melalui pendidikan. Selain pendidikan, peluang pekerjaan dan galakan daripada kerajaan dapat memberi banyak sumbangan kepada masyarakat kerana ianya mampu menjamin kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan adanya banyak peluang pekerjaan dan galakan daripada kerajaan, maka rakyat tidak akan lagi dibelenggu dengan masalah pengangguran kerana ianya membuka peluang kepada masyarakat untuk memperkembangkan kemahiran di samping menuntut ilmu untuk menghadapi cabaran hidup. Dengan stabilnya dari segi kewangan kita, maka peluang berlakunya jenayah akibat daripada kesempitan hidup dapat dibelenggu dari awal lagi. Tambahan pula, sumbangan cadangan kepada masyarakat adalah masyarakat akan berusaha untuk memupuk perpaduan kaum dengan mengamalkan sikap toleransi, bertimbang rasa, saling hormat menghormati dalam mengekalkan keamanan negara. Hal ini akan mendorong kepada kewibawaan dalam hubungan sesama manusia serta keseimbangan diri dari segi fizikal, mental dan spiritual. Pendedahan dalam bidang keusahawanan juga merupakan sumbangan kepada masyarakat kerana ianya membolehkan peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat dan membuka peluang kepada mereka yang masih belum mempunyai pekerjaan maupun yang sudah bekerja untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan sama ada dalam peringkat global ataupun tempatan. Dan akhir sekali ianya memberikan kebaikan kepada mereka yang mahu menambahkan pendapatan sampingan dan bersedia untuk menghadapi masalah kewangan pada masa yang akan datang. Kesimpulannya, fenomena pengangguran yang berlaku di Malaysia khususnya yang melibatkan para graduan dan rakyat yang mempunyai motif untuk berjaya sememangnya merupakan satu kerugian yang amat besar kepada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Masalah pengangguran ini juga memang boleh mencetuskan ketidakstabilan jika negara gagal mengawalnya dengan baik. Berdasarkan pengalaman negara-negara jiran kita terutamanya di Indonesia, dari segi sosial, pengangguran telah menyebabkan berlaku pembaziran tenaga buruh yang sepatutnya digunakan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini kerana pulangan yang diharapkan tidak dapat diperoleh berikutan dengan kegagalan para penganggur menempah nama dalam bidang pekerjaan. Oleh itu, kadar pengangguran perlu diatasi dengan cekap agar dapat meningkatkan keluaran negara dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Sungguh pun begitu, masalah pengangguran di Malaysia masih lagi berada dalam keadaan terkawal berikutan dengan pelbagai usaha yang telah dijalankan dan dilaksanakan oleh kerajaan. Tanpa kerjasama semua, masalah ekonomi akan terus wujud lalu menimbulkan banyak masalah kepada rakyat untuk mencari peluang kerja yang baik, terutama kepada golongan muda yang baru sahaja keluar dari sekolah dan juga dari institusi pengajian tinggi.